Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Saya kasihi Tuan Imam, kasihi barisan pengurusan Masjid Setia Alam, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu sekali lagi. Kalau boleh yang jemaah yang jauh-jauh tu datang dekat sikit lah, supaya kita boleh lagi dekat, lagi bagus, dapat bertentang mata, dapat berkenalan, dapat mengecam wajah masing-masing. Sekarang harapan sajalah, kalau tuan-tuan boleh ke depan itu bagus, tak nak ke depan pun bagus juga, boleh rehat dan relax. Baiklah, kita masih lagi meneruskan pengajian kitab kita ini, iaitu Indahnya Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya perhatikan ada juga jemaah yang mengikuti kuliah saya di masjid yang lain, di Masjid Asy-Syarif. Jadi kalau apa yang saya bincangkan ini telah saya sampaikan di setengah tempat sebagai satu ulang kaji lah, untuk mentahkikkan kefahaman kita tentang tajuk. Baik, kita masih lagi berkisar tentang akhlak yang mulia, berpegang kepada hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah bersabda, memberitahu kepada kita, sesiapa yang memberi jalan keluar atas kesulitan dunia yang dihadapi oleh seorang mukmin, maka Allah akan memberinya jalan keluar atas kesusahan yang dihadapinya, sama ada di dunia ataupun di akhirat kelak. Ini satu seruan daripada Rasulullah. Bila ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita, kenalan kita menghadapi masalah, kita cuba selesaikan, kita bantu. Bila kita memberikan bantuan, kita memberikan pertolongan kepada saudara kita yang sedang ditimpa suatu kesusahan, insya-Allah Allah akan melepaskan kita daripada berbagai kesusahan yang mungkin kita hadapi semasa kita hidup di atas muka bumi ini, dan lebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Dalam arti kata lain, hadis ini nak menjelaskan kepada kita bahawa Islam ini adalah agama kasih sayang. Agama kasih sayang. Sebab kekuatan Islam di zaman Nabi itu, tiang yang kuat itu dua perkara. Yang pertama ialah asyidda wa 'alal kufar, yang kedua ialah ruhama ubainahum. Pertama sekali tegas terhadap orang-orang kafir. Tegas dari segi prinsip, bukan kita ajak bergaduh dan seumpamanya. Islam bukan agama perbalahan dan agama pergaduhan, tapi Islam adalah agama keamanan. Tegas di sini maksudnya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagi aku agama aku. Kita janganlah terikut-ikut apa yang telah dipelopori, dipromosi, diajak oleh orang-orang yang tidak beriman. Kita pun terikut-ikut mereka. Kita kena tegas. Yang kedua ialah ruhama ubainahum, berkasih sayang sesama mereka. Jadi sekarang kita nak hidupkan kembali kasih sayang itu, yang kita perhatikan semakin lama semakin luntur, semakin luntur, semakin luntur. Jadi kita hidupkanlah kasih sayang itu, bermula dengan kita menjual salam. Kita beri salam, kita doakan sahabat kita. Jadi di situ akan wujudnya lah kasih sayang. Baik. Jadi antara akhlak yang mulia ini,
dalam konteks kasih sayang ini, saya nak menekankan kepada para jemaah dan juga mengingatkan diri saya sendiri. Kasih sayang ini adalah satu perkara yang sangat dititik beratkan dalam konteks akhlak yang mulia, ya. Kerana Nabi mengingatkan kita, iaitu kamu tidak boleh menyenangkan, mana kita tak boleh menyenangkan manusia dengan harta kita. Kita banyak harta, banyak kereta, banyak rumah, banyak saham dan sebagainya lah harta tu. Kita atau kamu tidak boleh menyenangkan manusia dengan harta kamu. Ya, maka ini seruan Nabi. Maka senangilah mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Mana bila kita jumpa kawan, jumpa saudara kita, wajah kita berseri dengan ucapan salam, sama ada kita kenal ataupun kita tak kenal. Kalau kita salam dengan orang yang kita kenal itu biasa. Jumpa kat masjid setiap lama tak jumpa, apa khabar bro, assalamualaikum, lama tak nampak, apa cerita, nampak perut makin besar, ya, badan makin gemuk. Cakap baik-baiklah, benda-benda sistem jangan sebut, ya. Tapi bila kita jumpa orang kita tak kenal, kita tak tahu je, buat ada aja, ya. Kalau kita memberi salam kepada orang yang kita tidak kenal, kalau kita tak mahu memberi salam kepada orang yang tidak kenal, Nabi beritahu itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman. Dah dekatlah kiamat tu. Kita salam dengan orang kita kenal aja. Sedangkan orang tu pun, ya, bersyahadah sama dengan kita juga. Ya, mereka solat di masjid yang sama dengan kita. Kalau mereka mengerjakan umrah pun mungkin kita pernah tawaf sekali dengan dia. Kalau dia buat haji pun mungkin kita telah pernah melontar jamrah, kita pernah wukuf, kita pernah bersama dengan mereka. Tapi kita tak kenal. Sebab dia bukan kawan kita, bukan orang kampung kita. Jadi siapa pun mereka, kalau dia Muslim, kita berilah salam dalam arti kata serikan wajah kita dengan memberi salam dan tunjukkan kepada mereka akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Salah satu daripada akhlak yang baik ialah memberi pertolongan, ya, tolong. Piramli pun buat lagu kan, tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Tak tolong. Jadi kita tolonglah. Jadi salah satu kaedah minta tolong, memberi pertolongan dalam kitab ini ialah memberi hutang, memberi pinjam. Bila kawan kita ada masalah, kita beri dia pinjam, kita beri dia hutang, dalam arti kata kita infakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jadi manusia ni tuan-tuan ni, kalau ikut teori psikologi lah, dia ada apa dikatakan rangsangan dan galakan. Dalam teori psikologi kata SR, stimulus and response. Teori itu dibuat oleh seorang ahli psikologi daripada Rusia namanya Pavlov. Dia bagi anjing tu dirangsang dengan bagi daging, lepas tu dia buat kerja. Jadi janganlah kita macam na'udzubillah macam haiwan tu, ya, bagi daging, bagi anu boleh buat kerja. Ya, itu kajian yang dibuat oleh psikologis, ya, sebenarnya Pavlov, teori SR, stimulus, dan daripada stimulus itu dia respon. Jadi kita boleh gunakan teori ini dalam kehidupan kita. Stimulus dan respon itu ialah apa yang merangsang kita untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk membantu saudara-saudara kita yang susah, dengan memberi mereka pertolongan, dengan memberi mereka pinjam kalau dia minta pinjam pada kita, nak hutang dengan kita. Jadi saya dapat senaraikan di sini ada beberapa perkara sebagai dorongan, ya, kelebihan kita berinfak, memberi tolong daripada harta kita itu. Yang pertama, Allah muliakan kita. Macam mana Allah muliakan kita? Orang-orang yang suka membantu orang ni, suka menginfak, suka bersedekah ni, nanti di hari akhirat nanti ada satu
pintu syurga yang khas untuk ahli sedekah. Dia orang solat, ada pintu khas dia. Orang yang rajin puasa, ada pintu khas dia. Dan orang yang suka bersedekah, menginfakkan harta, membantu saudara-saudaranya memerlukan pertolongan dengan menginfakkan harta mereka, Allah muliakan mereka dengan ada pintu khas dalam syurga, iaitu untuk orang-orang yang suka bersedekah. Ya, hadis riwayat Bukhari. Satu. Yang kedua, Nabi jamin orang yang bersedekah ni, kita tolong orang, harta tak berkurang. Nampak macam luak, nampak macam luak, tetapi sebenarnya tidak luak. Luak dari segi zahirnya. Kita ada 1000, kita bagi orang tu 100, logiknya tinggallah 900, tinggal 900 lah, logik. Tetapi tak luak maknanya Allah akan ganti. Jadi kita dengan rezeki yang lain. Jadi kita kena faham konsep rezeki itu luas, bukan saja duit. Kalau kita faham dari segi yang kita ekonomi tu, sen to sen, dollar to dollar, bagi RM1 dapat RM1, bagi RM10 dapat RM10. Tapi dalam konteks Islam, ya, balasan Allah itu, katakan tidak rugi orang yang mengeluarkan hartanya untuk infak membantu saudara mereka, Allah ganti dalam bentuk lain. Umpamanya kesihatan yang bagus, ya, tuan-tuan rajin kalau kawan-kawan buat test darah, screen, test darah, semua diambil. Ada banyak tes jantung, tes darah pada hati lah, tes urin lah, tes apa, semuanya negatif. Hebat. Umur sudah 80 atau mungkin sudah masuk 70-an, tetapi semuanya sihat. Tapi ada orang itu masih muda, terang-tang-tang 20-an, 30-an, tapi semuanya positif. Saya pernah dulu tuan-tuan nak pergi haji tu, bila skrin darah tu, ada satu budak muda tu, muda lagi, dalam 31, 32. Dia punya bacaan tu, kencing manis dia dan semua tu lah, kolesterol dia dekat 20 lebih tuan-tuan. Jadi doktor kata tak, it's not recommended lah, ya. Sangat berbahaya, ya. Tapi dia kata dia minta lah, dia cuba seminggu bagi tempoh, dia nak jaga makan dia dan sebagainya. Lepas tu saya tak tahulah, saya tak jumpa dia lagi sama ada dia berjaya atau tidak untuk pergi haji tu, wallahualam. Jadi Allah sihatkan kita, mungkin sebab kita banyak membantu orang, banyak sedekah pada orang. Jadi Allah sihatkan kita, mata kita terang, telinga kita terang, kita boleh bangun malam qiyamul lail, kita boleh berpuasa, kita boleh sujud lama, urin kita bagus, darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, jantung cantik. Apa ilmu kau pakai? Tak ada ilmu lah, yang ada amalan, amalan bersedekah. Allah ganti dalam bentuk seperti itu, ya. Itu hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2588, tidak berkurang harta. Yang ketiga, ini sebagai stimulus, stimulus kita, dorongan kita untuk kita berinfak tadi. Pahala Allah beri berganda, ya. Ini ada dalam Suratul Baqarah ayat 261, selalu kita baca tu, ustaz-ustaz baca, kadang-kadang dalam khutbah Jumaat pun ada, ya. Satu kebajikan yang kita bagi, seperti kita memetik satu apa tu, satu tangkai. Satu tangkai tu dia beranak, jadi 7 tangkai. Setiap tangkai tu ada 100 biji, maknanya ada 700 biji. Itulah dalam segi logiknya tuan-tuan, ya. Tuan-tuan katalah dekat rumah ke, dekat mana-manalah halaman ke, dekat belakang rumah ke, tanam pokok ubi lah, contoh ubi, ya. Ubi untuk dipetik daunnya buat ulam, buat masak ke dan sebagainya. Bukan kita nak tanam ubi untuk makan isinya,
nak ambil tu untuk pucuk ubi, tak nak cucuk, terigi nak makan apa, kita petik. Cuba kita tengok, kalau kita seorang pemerhati yang tajam, bila kita petik pucuk ubi tu, apa jadi pada pucuk tu? Nampak dia habis, tapi tunggulah seminggu, dia akan pop, dia akan bertunas lain, bercabang gitu. Satu pokok tu naik, katalah ada 5 cabang dia, kita petik, 5 itu akan setiap petik tu naik 3, dah jadi 15. Jadi pokok ubi tu akan rimbun, berbanding dengan pokok ubi yang kita tanam, dia naik terus, kita tak pernah petik pun dia terus sampai ke langit dah, tapi tak sampai langit lah ya, dia sampai ke atas, dicapuk pun ubinya pun tak tahu mana, daunnya pun tak tahu mana. Itulah perbandingan orang yang berinfak dengan orang tidak berinfak. Petik bukan saja pucuk ubi, apa saja yang dipetik, pokok-pokok, daun-daun dan sebagainya, dia akan cambah. Begitulah harta yang berganda-ganda. Dan satu lagi, orang yang rajin infak ni apa stimulusnya? Iaitu Allah hapuskan dosa-dosa kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita, ya, seperti mana padamnya api dengan air. Ya, tuan-tuan boleh rujuk adalah inilah hadis riwayat At-Tirmizi nombor 614. Kemudian apa lagi? Kita punya stimulus kita, ya, rangsangan kita, iaitu di akhirat nanti kita mendapat naungan pada hari akhirat. Dapat payung di mana orang semua panas, kita sejuk, dinaungi. Kerana apa? Kita dulu masa hidup di dunia ini, kita banyak tolong orang, beri sedekah pada orang, beri pinjam pada orang yang bermasalah dan sebagainya, ya. Dan juga infak ini juga boleh menjadi penawar penyakit, penawar penyakit, ya. Bila kita ada sakit tu, tawar dengan itulah. Hadis riwayat At-Tabrani, ya. Maksud di sini apa? Bentenglah hartamu dengan zakat. Duit banyak dekat bank. Kadang-kadang kalau kita tengok baca berita terakhir ni 2-3 hari ni, banyaklah scammer curi duit. Ada orang pencen 600,000 habis, 200,000 habis, 400,000 habis. Kita tak dapat, kita tak ada ilmu nak block. Tapi Islam mengajar kita benteng hartamu dengan infak, iaitu zakat. Bila kita infak harta, kita mengeluarkan zakat, ya, ini janji Nabi. Kita dah blok harta kita, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, dengan infak ini dia boleh menyembuh penyakit. Menyembuh penyakit. Dulu guru saya mengajar, dia kata kalaulah kita sakit, bagi tahulah dengan jemaah, macam Masjid Setia Alam ni, bawalah duit RM10 ke RM5 ke, masuk tabung. Ya Allah, dengan asbab aku sedekah dekat masjid ni, sembuhkanlah penyakit aku, penyakit kanser aku ke, penyakit kaki aku ke, dan sebagainya. InsyaAllah menjadi asbab penyembuhan penyakit. Dan yang ketiga, ya, bila diuji, ini tambahan sikit lah dengan Allah, oleh Allah, banyakkanlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tengok apa syarah kitab ini tentang pinjam, ya. Tadi itu stimulusnya, sekarang kita respon, ya. Saya katakan tadi teori kita SR, stimulus, respon. Sekarang kita respon. Terus stimulus tadi itulah, harta bertambah, Allah muliakan kita, harta tak kurang, pahala berganda. Baik, memberi pinjaman kepada orang yang memerlukan adalah akhlak yang mulia. Kadang-kadang seseorang Muslim menghadapi masalah keuangan, sedangkan dia mempunyai tanggungjawab untuk membiayai keperluan asasnya seperti makan, minum, tempat tinggal, kesihatan dan lain-lain. Kos hidup contoh makin tinggi, nak bagi makan pun tak cukup duit, nak bayar sewa rumah pun tak mampu, umpamanya. Kadang-kadang
mereka terpaksa meminjam. Lebih-lebih lagi pinjam dengan pakcik bernama Along. Long, Pak Long tu. Dia pinjam kat situ. Banyak kesan dia. Jadi apabila kita bertemu dengan orang yang berada dalam keadaan seperti ini, hendaklah kita segera menolongnya. Kawan datang, nama kita Muhammad, ada duit sikit tak Mat? Motor aku rosak lah, tiba-tiba kong bateri, boleh tak pinjam sikit? Bateri motor berapa ringgit lah? Saya pun tak tahu. Motor ada RM100 je. Haji Nazri ada, katalah 100. Saya pinjam RM80 cukup lah. Kita bagi pinjam. Selama dia naik motor tu hidup, pahala kita tak berhenti-berhenti tuan-tuan. Ya, tu wakaf tu. Ya. Jadi kita beri dia pinjam dengan memberi dia pinjaman wang. Biasanya bila orang pinjam tu dia ada tempoh. Saya pinjamlah seminggu, minggu depan saya bayar. Takdir minggu depan ada masalah lain pula. Ya, motor accident, macam-macam lah, memerlukan kos yang lain. Jadi RM80 kita pinjamkan dia tu, yang dipinjamkan dia beli bateri tu, tak dapatlah dipulangkannya. Ya. Baik, kita tengok apakah janji Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa aqra'u ma yatasarra minhu wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasana. Maka bacalah apa yang mudah bagimu daripadanya, dan dirikanlah solat, serta berikanlah zakat, dan berilah pinjam kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, ikhlas. Pelik, takkan Allah nak pinjam? Allah kan maha kaya. Maknanya sebenarnya bila kita pinjamkan harta kita kepada makhluk Allah, secara indirectnya seolah-olah kita beri pinjam kepada Allah, sebab yang ganti tu Allah Ta'ala. Orang tu ganti, kita pinjam 10, dia bagi 10, tapi Allah akan ganti dengan lebih banyak daripada 10 itu tadi. Ya, dengan keberkatan rezeki, dipanjangkan umur, ya, anak-anak cerdik, isteri dia taat, soleha, rumah tangga kita lapang, itu semua rezeki. Ya, kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan balas pinjaman itu, ya, dengan sebaik-baik pinjaman, dengan sebaik-baik balasan, iaitu rezeki yang penuh dengan keberkatan, berganda-ganda banyaknya. Ya. Kemudian Allah tanya lagi kepada kita dalam surah Al-Baqarah, man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbisu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah orangnya yang mahu memberi pinjam kepada Allah? Allah Ta'ala tanya ni. Contoh dalam masjid ni, siapa dalam ramai-ramai ni nak bagi pinjam kepada Allah? Cepat. Katalah kat luar tu ada orang tak sedekah, katalah, ya. Sebenarnya kalau kita ingat ayat ni, Allah tanya tu, siapa orangnya yang mahu beri pinjaman kepada Allah? Maka kita pergi cari segera orang tu. Ni tuan, saya bagilah. Atau dia nak pinjam hutang. Ni sekarang musim anak-anak masuk universiti, ya, tengok macam-macam viral kan. Ada orang betul lah bawa guni lah, bawa macam-macam, ya. Ada orang, tadi saya baca satu orang India tu, dia tak mampu nak bawa RM3,000 untuk daftarkan anak dia, ya. Ada kawan-kawan dia tolong, dia viralkan dalam masa beberapa jam saja cukup duit ni. Satu contoh bagaimana masyarakat kita ni masyarakat yang bagus, suka menolong, ya. Dan kita kena bersama-sama dengan ahli-ahli masyarakat yang baik seperti itu, memberi tolong. Dalam sebenarnya konteks pengajian kita malam ni, kita memberi pinjam. Ya, Allah Ta'ala tanya tu, siapakah orang yang mahu memberikan pinjam kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Tak nampak tuan-tuan? Nampak tak? Tak nampak. Sebab itu kalau kita tengok dalam, kalau kita baca Quran dah, dalam suratul Baqarah tu,
Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib. Sampai situ je. Pertama sekali Allah nak beritahu Alif Lam Mim, hanya Allah yang mengetahui. Zalikal kitabul la raiba fihi, inilah Quran, tidak ada keraguannya. Mana apa yang Allah ceritakan dalam Quran, apa Allah janji dalam Quran, la raiba fihi, tak ada keraguan. Kita kena beriman. Pada siapa? Pada orang yang bertakwa. Yang pertama, siapa tu orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka yang percaya kepada yang ghaib. Apa yang ghaib? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, cinta Allah, keberkatan rezeki. Sekarang kita tak nampak, kita kira banyak aja, ya. Banyak tu bagus, tapi lebih baik banyak dan berkat. Kita dah buat macam-macam, tak dapat juga rezeki yang banyak, tak apalah, tapi kita nakkan rezeki yang berkat. Tadi saya ada baca dalam media sosial, satu orang daripada luar negara tu nak kahwin dengan orang tempatan. Jadi orang tempatan tu kata, nak kahwin dengan saya gaji saya 3,000 je sebulan pendapatan saya. Perempuan tu kata, sebenarnya kebahagiaan itu tak diukur dengan duit. Jadi kalau kita suami isteri, kita bertolak ansur, kita saling percaya, jujur dan sebagainya, di situ ada keberkatan. 3,000 memanglah dalam keadaan sekarang ni, kalau kat Setia Alam ni yang sewa rumah dah 1,000 lebih, bayar duit kereta lagi, minyak lagi, hantar anak kat nursery lagi, sampai hujung bulan negatif. Pinjam kad kredit. Saya tadi petang saya baca satu berita, ya, tentang kad kredit ni. Data terbaru pada Mac, tak silap saya Mac, tapi 2024 berkurang ada 13,600 lebih orang yang sudah diisytiharkan bankrupt. Dan 57%, dia 56%-an berapalah, tapi saya bundarkan 57% ialah orang Melayu Islam. Maknanya daripada 15,000 tu, 15% tu berapa? 7,000 lebih tu kawan-kawan kita, mungkin saudara mara kita. Yang kita bimbang ialah kerana mereka meminjam, satu ialah biar papai asal bergaya, yang kedua nak menunjukkan mungkin tidak ada keberkatan kepada rezeki yang mereka dapat. Apa tanda-tanda tak berkat? Kedekut. Rezeki yang kalau kita dapat tu dengan berkat, laju je kita nak sedekah tu tak? Laju je, tu tanda berkat tu. Tapi kalau kita nak bagi teragak-agak, cek balik. Ya, teragak-agak tu, cek balik. Anak-anak sihat, kalau tak berkat, kejap sakit, duit habis untuk bayar. Kalau di insurans tak apalah, bayar klinik. Sekali pergi klinik RM100, besok anak kedua sakit pula RM100, seminggu habis 500 je untuk pergi klinik ya. Kita tak sedar. Tapi kawan tu dapat 3,000, tapi anak dia sihat, motor pun tak pernah rosak, alhamdulillah, kereta pun tak pernah aksiden, alhamdulillah. Itu semua tanda-tanda keberkatan, ya. Jadi Allah balas, ya, dengan balasan yang berganda-ganda banyaknya, ya, bukan saja dalam bentuk material yang kita faham, tetapi dalam bentuk keberkatan, umur yang berkat, badan yang sihat dan seumpamanya. Jadi kita sahutlah seruan Allah ini, siapakah orang yang mahu memberi pinjam kepada Allah dengan pinjaman yang baik, supaya saya Allah akan melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Ya. Kadang-kadang pahala memberi pinjam lebih daripada kita beri sedekah. Orang ni tak sedekah, orang ni nak pinjam, agak mana lebih utama? Orang sedekah ni kita bagi, tapi dia ada duit lagi tu, cuba nak top up aja. Jumpa orang ni sikit, jumpa orang ni sikit, jumpa orang ni sikit. Tapi kalau pinjam, biasanya orang tu terdesak, ya, biasanya terdesak. Baik, Imam Ibnu Majah
meriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu saya Isra, saya itu Rasulullah ya, sewaktu saya Isra, saya melihat ada tulisan di pintu syurga. Macam kita pergi Madinah Mekah, masuk Masjid Nabawi tu, Babus Salam ya, Nabi nampak tulisan di pintu syurga. Pahala apa ditulis? Pahala sedekah dilipat gandakan 10 kali. Maknanya bila kita bagi sedekah, Allah bagi 10 markah. Bahasa mudahnya lah, 10 markah. Dan memberi pinjam dilipat gandakan lagi 8 kali. Maknanya 10 tambah lagi 8. Jadi maknanya kalau kita sedekah dapat 10, beri pinjam dapat 18. Kan lebih tu. Kemudian saya bertanya, Nabi tanya pada Jibril, wahai Jibril, macam mana boleh pahala orang yang meminjam itu lebih besar daripada orang yang beri sedekah? Sedekah dapat 10, yang beri pinjam dapat 18. Macam mana pula tu? Maka Jibril menjawab, kerana orang yang meminta-minta maknanya sedekah ya? Orang yang meminta-minta sedekah tu kadang-kadang keperluannya sudah terpenuh, tapi cuma dia tak cukup je, sikit je, dia tak sedekah lah, tak sedekah. Sedangkan orang yang meminjam biasanya dia tidak melakukannya, maknanya dia tak pinjam sembarang-sembarang. Jumpa orang ni pinjam, ada tak kita pernah jumpa orang kita tak kenal dia, cik pinjam duit RM1, cik pinjam RM2, ada tak? ada. Tapi kalau minta sedekah dia ada. Tak sedekah kan, maknanya dia tak makan, dia lapar, dia tak kira siapa pun kita bagi. Ada bagi 50 sen, bagi RM1, bagi RM5. Jadi minta sedekah dia boleh dijumpa siapa saja. Kalau ada rezeki dia, orang bermurah hati, dia bagilah RM1, RM2, RM3, RM5. Dekat macam dekat Miro tu ada satu orang tu, dia naik basikal RM2. Tahan dia traffic light, RM2. Ya, RM1 dia tak mahu, dia nak RM2 je. Ya. Jadi maknanya orang yang minta sedekah itu siapa pun boleh bagi. Dan dia tak ada rasa malu pun. Tapi meminjam ni memang dia benar-benar memerlukan, atau dalam bahasa kita ni dia terdesak. Dia terdesak. Macam-macam alasan lah. Masalah bisnes, masalah tak boleh bayar bil listrik kena potong, air kena potong, isteri masuk ward, ada perlukan perubatan, nak pinjam duit umpamanya, perlukan banyak, 1,000, 2,000 dan seumpamanya lah, dan seumpamanya. Itu dia. Jadi masih berkait dengan masalah adab meminjam ini, ialah sebenarnya dia berhutang. Ya, memberi pinjam itu maknanya dia berhutang. Seorang Muslim harus memberi kelonggaran kepada peminjam yang masih dalam kesusahan. Ini poin yang kita nak belajar pada malam ini. Di rumah Allah yang mulia ini, saya ulang balik apa kata syarah dalam kitab ini. Seorang Muslim haruslah memberi kelonggaran kepada peminjam yang masih dalam kesusahan. Kawan kita atau saudara mara kita atau jiran siapa sajalah pinjam kita, dia janji mungkin seminggu, mungkin sebulan, tapi cukup masa dia tak mampu, mungkin ada masalah lain. Kitab ni mengajar kepada kita, beri dia kelonggaran. Jangan tembak dia, ya, jangan bunuh dia. Kadang dalam media sosial kita baca macam-macam tuan-tuan. Duit punya pasal sanggup dibunuh, dibakar, dicampak dalam sungai, diikat, dan macam-macam cerita berlaku. Kerana itulah mungkin hati mereka gelap, atau mereka tidak ada hidayah, atau mungkin mereka tak pernah mendengar pengajaran yang kita kongsi dalam kitab ini. Ya, mungkin ya. Jadi kita diajar supaya memberi kelonggaran. Contoh, apabila ada peminjam yang sudah sampai masa menjelaskan hutangnya, namun dia belum mempunyai wang untuk membayarnya, maka orang yang meminjamkan hendaklah memberinya kelonggaran
dengan salah satu daripada cara-cara berikut. Ada kaedah ni. Islam mengajar kita ada kaedah dia. Yang pertama, pemberi pinjam. Kata kita beri pinjam pada kawan kita, menunggu sehingga peminjam mempunyai wang yang cukup bagi mengembalikan pinjaman itu. Tunggulah. Setiap kali tunggu, satu hari katalah 18 pahala, 2 hari 36, 3 hari kalilah sebulan 800, setahun dapat pahala free-free je. Dia pinjam RM30 dia tuan-tuan. Akaun kita ada 30,000 contoh. Tak jadi kudis pun. Setengah tu 100,000, 200,000. Orang pinjam RM100, tak jadi apa pun. Tapi kerana sifat manusia tu, nalula jadi manusia ni, dia sayang dengan harta. Itu fitrah manusia tu. Dia sayang dengan harta. Dia sanggup membunuh. Nanti di hari akhirat tuan-tuan, ni saya nak lari sikit tajuk. Bila berlakunya kiamat, satu, bumi langit terbelah. Dan pasti Allah kata terbelahlah bumi, langit akan ikut arahan Allah. Yang kedua, segala isi dalam perut bumi akan dimuntahkan. Apa yang ada semua keluar. Minyak ke, biji ke, sekarang ni apa yang terbaru, REE ke apa semualah, semua jauh muntah keluar. Tak ada isi dah, kosong. Apa Nabi kata? Pada ketika itu, antara yang muntah keluar itu adalah jongkong emas dan perak. Itu adalah simbol harta. Nabi beritahu akan ada seorang pembunuh datang. Dia buat satu confession, pengakuan. Kerana emas dan perak inilah dulu aku membunuh. Main tuan-tuan. Emas perak tu harta. Orang tu pinjam harta kita, dia tak bayar, kita bunuh dia. Na'udzubillah. Jadi orang yang membunuh itu maka si pembunuh itu datang mengaku, kerana emas dan perak inilah, kerana benda inilah dulu aku bunuh orang. Harap-harap tak berlaku lah pada kita. RM30 punya pasal bunuh orang, RM100 punya pasal tembak orang, bakar, campak dalam sungai. Itu harta punya pasal. Beri pinjam, tak pulang. Yang kedua, datang satu lagi kumpulan manusia, orang yang memutuskan keakraban, saudara mara, putus silaturahmi. Aku ni dulu kat dunia ni, aku ni memutuskan hubungan kerabat sebab emas perak ni lah. Berebut harta pesaka, tak puas hati dengan faraid, tak puas hati dengan hibah, tak puas hati pembahagian harta pesaka bapa, pesaka mak dan sebagainya. Bawa kes mahkamah pun tak puas hati. Aku putuskan hubungan, tak bertegur pun, tak balik kampung, raya tak jumpa pun adik-beradik kerana emas dan perak. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku. Yang ketiga, datang orang yang kudung tangannya. Aku ni dulu dipotong tangan aku. Ni dilaksanakan hukum hudud lah ni. Ya. Aku datang ni ke tangan aku hudung ni sebab dulu aku mencuri. Kerana inilah aku curi emas, aku curi perak. Kalau curi tu kita nak kembangkan lagi huraian dia, rasuah, curi harta negara, scammer, curi tu harta orang, curi. Lupa kunci motor tertinggal kat luar tu contoh, tak ada orang, dia buat lagi tu. Ya, dihukum, atau hukum potong tangan atau penjara. Tapi hadis menyebut tangannya kudung. Itu 3 benda tu tuan-tuan. Ya. Jadi apa yang kita perlu belajar di sini ialah kalau orang tu pinjam, kita beri kelonggaran. Ini disokong, dihujah dalam suratul Baqarah ayat 280, wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisar. Wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah.
Al-Baqarah ayat 280. Apa maksudnya? Dan jika orang yang berhutang itu sedang mengalami kesempitan, maka berilah tempoh sehingga lapang hidupnya. Ini Allah ajar kita supaya kita ni hidup harmonis. Islam tu kan agama kasih sayang. Kalau ikut bahasa kaunselingnya, Islam tu agama empathy. Ya? Ada empathy. Simpati dengan kawan, menghargai masalah kawan, ada empathy. Jadi Islam tu agama kasih sayang. Buktikan kita sebagai penganut Islam ni yang ada sifat kasih sayang tu dari ayat yang saya bacakan tadi, ruhama ubainahum, iaitu memberi kelonggaran sehingga orang itu mampu membayar. Ya, dah azan ya. Kita ambil masa 5 minit lagi tuan-tuan. Atau yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, pemberi pinjam membebaskan seluruhnya. Kita ni kaya, duit banyak. Kat bank ada beratus ribu, orang tu pinjam RM100. Alah, halal aja lah. Itu first class tu. Balasannya apa? Nanti Allah beri kita naungan arash di mahsyar. Ketika matahari didekatkan, panasnya tak terkata, kita dulu membebaskan seluruh hutang orang yang hutang pada kita, balasannya Masya Allah, perlindungan di hari yang tidak ada perlindungan. Satu. Ataupun sebahagian hutang menjadi tanggungan si peminjam. Macamlah, kau mampu berapa? Kau punya aku RM100, berapa kau mampu? Aku mampu bayar RM40 je lah. Tak apalah, bagilah RM40. RM60 aku halal je lah. Itu yang kedua. Tadi habis, ambillah, sedekahlah. Sian kau, anak-anak kecil-kecil, bila mak sakit, bapak sakit, kau pun orang baik, orang masjid selalu datang baik, kau tak pernah cakap pelik-pelik, tak apalah, halal lah. Satu. Yang kedua, tanya dia berapa dia mampu. Dia mampu RM40 bagi, RM60 itu halal lah. Dalam kitab ni kata sebahagian hutang itu ditanggung oleh si peminjam. Yang kedua. Yang ketiga, cari orang lain tolong bayarkan hutang. Kita ada kawan, kita pinjam duit, kita pula ada kawan, kau boleh tolong aku tak? Boleh tak tolong bayarkan hutang? Aku ada hutang dengan kawan tu lah, tak banyak, 100 je. Betul ke? Kita bagi, kita jumpa orang tu, orang yang diminta tolong tu, bayarkan. Ni saya bayarkan hutang sipulan bersipulan. 3 pilihan, jadi 4 pilihan dah. Pilihan yang pertama, tunggu orang itu lapang. Yang kedua, bebaskan seluruh pinjaman itu. Yang ketiga, bayar sebahagian. Ataupun yang keempat, cari orang lain membayarkan hutang kita. Ya, dirumus dalam surah As-Sajdah, surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sebaliknya, bila kamu sedekahkan hutang itu, bebaskan, sedekahkan lah. Ya, kalau kamu sedekahkan hutang itu kepadanya, adalah lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui betapa besarnya pahala yang akan kamu dapati kelak. Janganlah buat iklan kat depan rumah, siapa nak hutang jumpa saya. Jenuh lah tuan-tuan. Ya, saya katakan orang berhutang selalu ditengok juga siapa orangnya. Ya, dia tak sembarang. Sedekah dia boleh jumpa sesiapa pun, dia boleh jumpa siapa pun sedekah. Tapi hutang dia tengok orang siapa nak berhutang. Jadi saya kira sekarang itu saja, sudah masuk waktu Isyak 8.17, 8 berapa. Terima kasih kepada tuan-tuan yang mendengar dengan tekun. Kebaikan untuk diri tuan-tuan juga. Ya, kita hidup ni menghadapi macam-macam. Kadang orang datang berhutang, kadang datang pinjam duit dan sebagainya. Pokoknya dengan kita baca kitab ni, sudah ada stimulusnya dan kita sekarang respon. Ya, kita bertindak di atas stimulus yang dinyatakan dalam Quran dan dalam hadis Nabi dan sebagainya. Semoga ada keberkatannya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr la insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صف الله